Marilah sama-sama kita banggakan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menyertakan umur kita sehingga ke saat ini, dan alhamdulillah masih lagi dengan kesihatan yang baik. Untuk sama-sama kita gunakan kesihatan yang baik ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demi untuk memperkasakan iman kita, memperkasakan amal ibadah kita, dan memperkasakan amal kebajikan kita. Cuba kita bayangkan berjanjilik kita dah berada di tahun 3, dah masuk bulan Rajab, dah masuk Syawal pula, dah dekat bulan Ramadan. Kalau kesemuanya peluang-peluang yang Allah SWT bagikan kepada kita ini kita tidak guna, sesungguhnya langkah ruginya, sebab kita tidak melihat dari sudut akhirat. Perhitungan kita di hari ini melihat dari sudut dunia. Bisnes nak untung, bisnes nak laba, bisnes kerja berjaya begini-begini, tetapi untuk akhirat jarang kita nak fikirkan bagaimana nasib kita di sana nanti. Sebab itu kita biarkan berlalu masa kita ini dengan tidak ada pengisian akhirat. Sedangkan dunia yang kita kejar itu, yang kita duduk bersungguh-sungguh itu, betul kita nampak keuntungannya dunia, tetapi akhirat bagaimana? Sebab itu muslimin dan muslimat, ini bukan tanda kesyukuran yang Allah beri kepada kita berbagai bermacam-macam nikmat yang kita rasai. Duduk rumah selesa, kereta besar, apa saja kenikmatan yang Allah beri kepada kita ini, kita tidak syukuri, ya, dengan kita membuat pengisian sebenarnya dalam kehidupan kita. Sebab itu marilah sama-sama bukan saja kita berdoa untuk keberkatan Rajab dan Syaban, tetapi juga peluang kemasan yang kita akan rasai nanti apabila ada di bulan Ramadan yang hampir berjalan 3 tahun lagi. Marilah sama-sama kita menjadi orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap skrin kita ini berfungsi. Kita tahu setiap kali kuliah saya tempat lain okey pula, masuk sini selalu bermasalah. Bukan nak masalah masjid, kita tahu apa masalah, ya. Okay, muslimin dan muslimat yang anda bersekalian, salah satu peristiwa global yang disebut oleh Nabi SAW ialah munculnya bendera hitam, munculnya panji-panji hitam dari timur Khurasan. Saya nak sebenarnya tunjuk betul mana dimasukkan oleh Nabi SAW bumi Khurasan. Sebab kita hanya mendengar Khurasan betul, tetapi di mana kedudukan itu tidak tahu. Jadi kerana itu muslimin dan muslimat yang bersekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan mengambil masa tidak lebih 40 minit, sebab otak kita setakat tu lebih selebihnya memang tak masuk. Berilah cerita apa keluar masuk ni, keluar balik. Jadi fokus pertama adalah 15 minit pertama. Itu biasa. Saya biasa duduk mengajar di universiti. 15 pertama pelajar semua fokus. Lepas tu mati dah mula kacau. Ya, sebab otak kalau terlalu fokus dia akan lemahkan penglihatan. Jadi kan itulah insya-Allah pada pagi ini untuk sama-sama kita memahami sedikit apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslim dan muslimat yang anda bersekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis berkaitan dengan perkara ini, di mana Nabi SAW menyatakan kepada kita, yaqtatilu 'inda kanzikum thalatha
kulluhum ibnu khalifah thumma la yasiru ila wahidin minhum thumma tatlu'u rayatu sud min qibal masyriq fayuqatilunakum qitalan lam yuqatilhu qaumun thumma dzakara syai'an faqala idza ra'aytumuhu fabayu walau habwan 'ala al-thajj fa innahu khalifatullahil mahdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan berperang 3 anak khalifah, 3 anak pemerintah yang menguasai Kaabah. Kalau kita sekarang rujuk, iaitu kerajaan Saudi. Mereka semua adalah putera khalifah. Tetapi kata Nabi, walaupun 3 orang ini berebut, tak ada seorang pun di kalangan mereka yang memenangi di antara satu sama lain. 3-3 tak menang. Apabila ini datangnya petanda, maka kata Nabi SAW akan muncul panji-panji hitam daripada sebelah timur. Lantas mereka membunuh dengan pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum muslimin. Maknanya hebat. Sebab kumpulan ini kumpulan yang datang yang sentiasa menang, tak pernah kalah. Mengharbi siapa saja musuh akan menang. Inilah yang dipanggil Taifah Mansurah, ya, satu kumpulan yang Allah menangkan di akhir zaman. Kemudian dikatakan kepada Thawban radhiyallahu anhu, apa kata Thawban? Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut sesuatu yang tidak aku hafal. Lalu bersabda, maka jika kamu melihat kemunculannya, berbai'ah walaupun dengan merangkak di atas salji, kerana dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi rahimahullah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan kitab Mustadrak mengikut syarat Imam Bukhari dan Muslim, hadis Tirmizi dan riwayat Ibnu Majah. Jadi setelah dikaji oleh ulama-ulama pakar-pakar hadis, meletakkan status hadis ini adalah bertaraf hasan. Muslimin dan muslimat yang ana hormati sekalian, saya tidak mahu menceritakan tentang pergelutan pertelingkahan 3 itu. Saya pernah sebut sebelum ini, ya, walaupun ianya masih jauh lagi untuk berlaku. Dekat ke tak dekat, kita akan tengok beberapa sifat yang bagus. Cuma itu pandangan yang ada sahaja, bukannya daripada Nabi. Nabi menceritakan ini fenomenanya, ini petanda. Yang penting ialah Nabi nak sebut kemunculan panji-panji hitam. Ya, sebelum kemunculan Imam Mahdi, munculnya panji-panji hitam ini. Yang mana panji-panji hitam ini kehebatannya cukup hebat, datangnya daripada Khurasan. Di mana Khurasan? Tak keluar juga. Jadi kan itu saya membagi info kepada kita. Di mana Khurasan adalah kawasan yang terletak di timur laut Iran, di Afghanistan, di Turkmenistan, di Uzbekistan, di Tajikistan, tak termasuk Kelantan dan juga Kyrgyzstan. Ya, tak termasuk. Oleh kerana itu saya nak menyebut inilah kawasan Khurasan yang banyak berjasa melahirkan ulama-ulama terkenal. Kita jangan lupa di sejarah
suatu zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Khurasan ini berada di bawah pemerintahan Parsi, pemerintahan kerajaan Parsi. Sejak Sayyidina Umar Al-Khattab menghantar dua kumpulan besar daripada tentera Islam ketika itu, satu ke Syam untuk membebaskan kerajaan Rom, membebaskan Baitul Maqdis. Yang kedua adalah menghantar ke bumi Parsi daripada Iraq sampai ke atas. Dan kita tahu bahawa peperangan terakhir yang diikuti sebelum jatuhnya kerajaan Parsi adalah peperangan Qadisiyah, yang ketika itu diketuai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Cuba kita bayangkan peperangan yang panjang nak jatuhkan satu kerajaan yang menguasai dunia, bukan kerja mudah. Sebelah timur, sebelah barat, ya. Dan di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab lah jatuhnya kerajaan Parsi dahulu. Maknanya ketika itu Islam menguasai dunia, memerintah dunia, kemuncaknya ketika itu. Dan kita jangan lupa bahawa peperangan Qadisiyah ini satu peperangan yang cukup hebat. Setelah melalui pengalaman ketenteraan oleh pasukan tentera muslimin dalam peperangan seperti ini, maka mereka bersedia. Dan cuba bayangkan satu perkara, satu peristiwa yang tak dapat nak dilupakan oleh sejarah. Ketika berlaku di peperangan Qadisiyah ketika itu, pihak Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai ketua memerlukan pasukan bantuan. Perlu bantuan daripada Madinah, perlu bantuan daripada bumi Syam untuk membantu, kerana tempohnya saat-saat yang genting memerlukan kekuatan ketumbukan tentera yang lain. Lalu beliau menulis surat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, minta bantuan 1000 orang lagi. Tiba-tiba Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menghantar seorang. Kita minta sikit, hantar seorang, iaitu Qa'qa' bin Habis. Qa'qa' bin Habis ini seorang orang yang hebat. Cuba bayangkan, pernah tak seorang ketua yang nak minta bantuan dapat seorang daripada sini, lalu dihantar surat balik, ketidakpuasan hati, bertanya balik, wahai Amirul Mukminin, kenapa hantar seorang? Kan aku minta 1000. Lalu dibalas balik oleh Sayyidina Umar Khattab bahawa aku menghantar Qa'qa' bin Habis ini sebagai strategi terakhir aku, kerana cukup dengan seorang beliau mewakili 1000 tentera muslim. Seorang mewakili 1000, hebat atau tidak? Allahu Akbar. Inilah generasi yang dilahirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuh berkualiti. Bayangkan boleh menggantikan 1000 orang. Hebat atau tidak? Memang hebat. Kerana itu apabila dia dihantar untuk membantu Sa'ad bin Abi Waqqas, ternyata jelas situ kehebatan firasat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu cukup dengan beliau. Sebab ketika di saat akhir ini memerlukan kebijaksanaan otak, strategi, memerlukan pakar strategi, bukan lagi tenaga-tenaga yang ada. Sebab banyaklah tenaga dihabiskan untuk membantu tentera muslim ketika itu. Lalu berlaku dan akhirnya kemenangan buat pertama kali dalam sejarah
Islam naik di bumi Parsi ketika itu. Coba bayangkan pemerintah dunia ketika itu yang memiliki berbagai khazanah-khazanah yang begitu banyak. Dan jangan kita lupa satu peristiwa, ya, ketika mana harta-harta ghanimah yang dirampas daripada kerajaan Parsi itu dibawa ke Madinah, dan ada di kalangan harta ghanimah itu yang mana Nabi SAW telah janjikan kepada seorang sahabat. Siapakah sahabat itu? Lalu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu memanggil, "Mana Suraqah bin Malik? Mana Suraqah bin Malik?" Lalu disuruh oleh Suraqah bin Malik, "Saya ya Amirul Mukminin, mari ke depan. Inilah, mari ke depan, mari ke depan." Lalu beliau datang ke depan Sayyidina Umar Khattab, lalu dipakaikan mahkota Raja Parsi ketika itu dan 2 gelang emas. Lalu Suraqah bin Malik menangis terdesak-desak. Bagaimana Nabi SAW sewaktu nak berhijrah ke Madinah, ketika beliau dikejar oleh Suraqah bin Malik, dikejar oleh Suraqah bin Malik yang berjaya menjejaki beliau dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sewaktu nak sampai, nak tangkap, tiba-tiba kaki kudanya terjerumus ke dalam tanah, lalu terpelanting. Bukan sekali, 2 kali, bukan 2 kali, 3 kali. Sehingga Nabi SAW bayangkan, akhirnya membuat janji, "Wahai Suraqah, tak payah tangkap aku berjanji." Dan letakkan satu, ya, dikatakan kulit, ya, perjanjian itu menyatakan bahawa kamu akan memiliki mahkota Raja Parsi dan juga 2 gelang emas. Cuba bayangkan, dia ketika itu seorang musyrik, belum bagi Islam, dijanjikan benda yang bagi dia tak logik. Satu pemerintah dunia, dia punya mahkota dan 2 gelang emas. Siapa nak terima? Tetapi itulah Allah menyusun. Setelah kewafatan, dia belum menunggu. Setelah kewafatan Rasulullah SAW tak muncul, tak berlaku. Dia menunggu lagi zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tak berlaku. Apabila masuk zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, berlaku apa yang berlaku yang disebut oleh Nabi SAW. Berlaku sungguh-sungguh. Sebab itu apa saja yang dijanjikan oleh Nabi SAW, jangan kita pelekeh, jangan kita buat muda. Sebab inilah janji yang benar yang datang daripada Nabi SAW. Sebab itulah apabila jatuhnya kawasan Iraq, kawasan Parsi ini, maka ianya memberi kesan yang menyeluruh, termasuklah apa yang kita sebut iaitu kawasan-kawasan yang termasuk di situ ialah Iran Timur, Turkmenistan, Afghanistan, Tajikistan dan juga Afghanistan. Kerana itu kita tahu bahawa kawasan-kawasan ini telah melahirkan ulama-ulama terbilang yang hebat-hebat, ya, yang cukup hebat, di mana kita tahu bahawa Al-Imam Bukhari daripada bumi Bukhara, Imam Muslim daripada Naisabur, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, Nasai, At-Tabari, Al-Baihaqi, Sibawayh, Al-Bayrani, Al-Khwarizmi, Al-Mawardi, Ibn Sina, Farabi, semua datang daripada bumi ini. Bagaimana bumi Khurasan memberi jasa yang cukup besar zaman berzaman, sehingga masuk ke zaman kita ini, zaman eropanisasi, ketika mana
Khurasan berada di bawah pengaruh Soviet Union sebelum 1960, sebelum berlakunya yang kegiatan komunis. Dan kita lihat setelah merdeka di negara-negara ini, maka kata Nabi, inilah kumpulan yang bakal lahir dari bumi Khurasan yang datang daripada sini, yang akan muncul panji-panji hitam yang akan mendukung kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Jadi kerana itu saya nak menyebut perkara ini di mana dibahaskan oleh ulama. Saya bawa satu tentang hadis Nabi SAW untuk sama-sama kita fahami apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW, iaitu hadis yang dinyatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Saya sedikit sumbernya untuk kita fahami, di mana Rasulullah SAW menyatakan, siapakah yang membawa panji-panji kitab ini? Siapa? Dinyatakan oleh Nabi. Ketika mana Rasulullah SAW bersama-sama dengan sekumpulan Muhajirin dan Ansar, ketika itu ada Ali radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Ada Sayyidina Ali, ada Abbas radhiyallahu anhu. Ya, berada di sebelah kanan Nabi adalah Abbas bin Abu Talib. Yang ada di sebelah kiri Nabi adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada seorang Ansar tiba-tiba berbalah dengan Abbas, tinggi suara. Dah pernah Nabi, bayangkan Pak ni tidak kira. Ya, kalau itu seorang belakang, seorang depan, kalau sembang, ya, senyap habis satu depan. Sebab apa? Tenggelam dengan suara mereka. Ya, begitu tinggi cara orang bercakap terutamanya orang Mesir. Ya, kalau hari ni orang Mesir lah, suara dia. Ya. Jadi apa yang berlaku? Nabi SAW memegang tangan Sayyidina Abbas dan tangan Sayyidina Ali, lalu ditunjuk kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu daripada keturunan. Sambil tunjukkan Sayyidina Abbas, akan datang seorang muda yang akan memenuhkan dunia ini dengan penindasan dan juga keseimbangan. Mana keturunan Abbas. Kemudian ditunjukkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, akan muncul seorang lagi yang akan memenuhkan dunia ini dengan keadilan dan keseksama. Jika kamu semua melihat yang demikian, berbaiatlah kepada pemuda daripada Bani Tamim. Bani Tamim yang datang daripada arah timur. Dialah pemilik panji-panji Al-Imam Al-Mahdi rahimahullah. Bermakna ia dimasukkan oleh Nabi, siapa pemilik panji-panji hitam adalah pemuda Bani Tamim. Siapakah pemuda Bani Tamim ini? Kita nak tanya siapa? Adakah pernah satu dulu yang berserban biru, berjubah, yang kata datangnya daripada sebelah timur ni, ya, di kalangan kumpulan itu? Tidak, bukan itu dimasukkan oleh Nabi. Kerana Nabi sebut timur Khurasan secara jelas daripada hadis yang muktamad, yang muktabar, maka tidak ada takwilan lain. Bukannya timur-timur Malaysia, bukan timur-timur Indonesia, tidak, tetapi timur Malaysia. Sebab itu seorang pakar hadis dunia yang saya rujuk dalam bukunya berkaitan dengan hari akhir zaman dan bab Imam Mahdi, beliau menyatakan ada 3 pandangan ulama silam dan ulama contemporary, menyatakan bahawa 3 kumpulan ini dijangka warisan dia atau keturunan dia akan ditabalkan sebagai pemuda Bani Tamim. Pertama,
keturunan daripada Cecen yang berasal daripada Khurasan. Kerana digambarkan bahawa tentera Cecen ini adalah berhati sigi. Sebab itu kita jangan pelik 60% daripada tentera Rusia datangnya daripada tentera Cecen. Betul ke tidak? Perang Ukraine baru ni kita tengok bagaimana mereka berhenti tengah jalan solat, berhenti solat. Tentera Rusia, tapi itulah Cecen yang digambarkan melalui sifat oleh Nabi SAW berhati sigi. Jelas bukan saja mereka tinggi-tinggi orangnya, tetapi berhati singa dan sejarah. Jadi kumpulan daripada keturunan inilah, kata mereka, yang datang membawa panji-panji hitam ke depan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua disebut ialah datangnya daripada mujahidin Afghanistan, bukan Taliban sekali, bukan, tetapi mujahidin. Siapakah mereka ini kita tidak tahu, tetapi digambarkan berhati besi. Memang hati mereka berhati besi semua. Sebab dari sudut sejarah ni, bukan zaman kita ini saja, bukan zaman menentang Rusia saja, tetapi di zaman menentang British lagi. Di zaman menentang British lagi, bagaimana tentera British menghantar untuk menjajah Afghanistan selama 20,000 orang. Dihantar 20,000 untuk jajah, tetapi ternyata di luar kepala kita tidak memikirkan pun, tiba-tiba mereka boleh menghalau British, membunuh British, tinggal 2 orang yang hidup, untuk memberitahu kepada kerajaan British, jangan lagi jejak, jangan mari lagi ke bumi Afghanistan ini, kerana kami tidak reda tanah kami ini diambil, dijajah oleh kami. Tengok, ini jenis kedua, berhati besi, kata orang. Dan yang ketiga, ada pandangan yang ketiga yang kita langsung tidak tahu perkembangan mereka, iaitu kumpulan mujahidin Iraq yang dipanggil Ansar Sunnah. Ini yang tidak digembar-gemburkan oleh media yang berada dalam Iraq. Sebab itu Nabi SAW menyatakan ini. Sebab itu pandangan ulama ada mengatakan mereka sebahagian daripada kumpulan ini, iaitu kumpulan Ansar Sunnah. Mungkin kita tidak tahu ke depan, sebab ini pandangan-pandangan yang ada. Cuma saya nak bawa satu sumber yang disebut oleh Nabi SAW, hadis Huzaifah, menyatakan ketika mana satu peristiwa yang berlaku, iaitu orang Sudan yang datang ke bumi Syam ketika itu, mereka berada disebut oleh Nabi di tengah-tengah Jordan. Ketika mereka berkenan begitu, keluarlah kumpulan brutal As-Sufyani yang datang dari keturunan Abu Sufyan bin Harb. Jadi dinamakan kumpulan As-Sufyani, asalnya daripada keturunan Abu Sufyan. Ini kumpulan brutal jahat. Tadi sebut daripada keturunan Abbas. Mereka ini yang akan muncul dan akan bersama dengan kumpulan As-Sufyani. Suatu kumpulan Abbas, kerajaan Abbas yang muncul sebab jatuhnya kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, betul tidak? Kita jangan lupa dari sejarah yang Abbasiyah ni, daripada keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Ada beberapa khalifah yang muncul di zaman itu. Kalau kita buka sejarah, siapa yang pernah mempelajari sejarah Islam ketika itu, ada menceritakan tentang Abdullah As-Saffah. Kerja dia tak setuju, potong kepala, panggil mana-mana yang tak setuju, main Islam, belah
perang. Zalim ke tidak? Zalim ke tidak? Ya, tidak ada kebebasan bersuara ya zaman itu. Karena itulah apa yang disebut oleh Nabi SAW itu, keturunan inilah, keturunan Abbas inilah di akhir zaman nanti yang akan bersekongkol dengan kumpulan berontak As-Sufyani, yang mana kumpulan ini akan memimpin 360 tentera penunggang kuda memasuki Bandar Damsyik. Belum sampai bulan sesudah itu 30,000 tentera daripada Bani Kalb, iaitu yang berada di utara, satu kabilah yang berada di utara Saudi sekarang ini, iaitu satu kabilah namanya Bani Kalb, telah menyertai kumpulan As-Sufyan. Lalu dia pun mengutus pasukan tentera ke Iraq. Daripada situ dia utus tentera ke Iraq membunuh 100,000 nyawa di kawasan disebut namanya Al-Buzara di bawah Baghdad. Ya, belum, maknanya tak sampai ke Kufah lagi Baghdad. Kemudian mereka menuju ke Kufah, dari situ tuju ke Kufah pula, lalu menawan Kufah. Ketika itulah keluarlah panji-panji hitam daripada timur yang dipimpin oleh seorang lelaki daripada Bani Tamim. Bani Tamim ini ialah keturunan satu kabilah yang asal daripada keturunan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar daripada Bani Tamim. Sebab itu Bani Tamim ini bukan kecil bilangannya. Ini saya akan bawa untuk bulan depan secara detail siapakah pemuda Bani Tamim ini. Ya. Jadi nak menyatakan bahawa Bani Tamim ini adalah daripada keturunan Quraisy yang mana disebut sebagai Syu'aib bin Saleh. Bukan nama sebenar. Saya akan jelaskan nanti akan datang. Kenapa Nabi tak sebut nama sebenar? Itu strategi. Nabi tak akan sebut nama sebenar. Ya? Kerana musuh akhir zaman, mereka akan sebut nama, mereka akan cari sampai ke lubang tikus dan mereka akan bunuh. Itu kerja CIA, kerja KGB, kerja semua musuh-musuh Islam. Jadi Syu'aib besar ini, beliau pun memerangi pasukan As-Sufyani dan menyelamatkan tawanan mereka daripada kalangan orang Kufah. Kumpulan As-Sufyani ini mengutus satu pasukan lain ke Madinah, dan pasukan itu menawan Madinah selama 3 hari. Kemudian lalu mereka menuju ke Mekah. Ketika mereka sampai di kawasan Baidah yang Mekah dan Madinah, tengah-tengah duduk di padang pasir, lalu Allah memerintahkan kepada mereka Jibril, wahai Jibril, azablah kumpulan brutal ini. Lalu Jibril pun menghentak pasukan itu dengan kakinya dengan sekali dihentakkan, sehinggalah Allah menenggelamkan mereka ke dalam perut bumi. 2 orang saja yang Allah selamat. Jadi peristiwa 2 orang ini bukan satu peristiwa baru. Kita jangan lupa tentera Abraham nak masuk ke Mekah. Yang Allah selamat hanya Abraham dengan pasukannya 10 orang tu balik yang berjaya balik. Tetapi kita tahu bahawa berakhirnya Abraham ya, di bumi Yaman. Ya, Allah nak saksikan bagaimana Allah azabkan tentera yang cuba mengkhianati bumi Kaabah. Dan apa yang berlaku di akhir zaman dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah begitu juga, iaitu ketika mana persoalan ditanya kepada Nabi SAW, bagaimana Allah menenggelamkan kumpulan ini. Allah ambil, kata Nabi SAW, Allah ambil dari belakang. Bayangkan hentakan Jibril. Jadi tentera ini bergerak ke depan, dia ambil dari belakang. Tenggelam, tinggal 2 orang. Jadi 2 orang yang hidup ini akan kembali menceritakan kepada tentera Sufyani ini dan bagaimana kesudahan mereka ini. Kita ada yang begitu banyak disebut oleh Nabi SAW dan juga disokong hadis ini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, nak menyatakan bagaimana
keakhiran seorang yang terlibat dalam kumpulan berontak ini, bagaimana kesudahan mereka. Jadi Imam Bukhari letakkan dalam Riyadhus Shalihin dalam bab ikhlas, mereka dibangkitkan mengikut niat mereka, walaupun duduk sekali, tetapi niat mereka ketika itu kita tidak tahu. Bukan nak bersepahat dengan buat jahat, mungkin tidak, pelbagai yang Allah saja yang tahu. Jadi kerana itu apabila menyebut daripada bumi Kufah ini, maka Nabi SAW menyatakan inilah yang disebut kumpulan yang membawa bendera panji-panji hitam yang disebut pemuda Bani Tamim. Sebab itu saya nak menyatakan apa yang disebut oleh Nabi SAW ini, kalau kita tengok 2017-2018 sebelum itu munculnya kumpulan membawa bendera-bendera hitam, betul tidak? Itu Daesh. Betul ke yang itu hadis Nabi kata bendera hitam ni kumpulan yang disebut Nabi? Tidak, bukan. Sebab belum ada petanda apa yang berlaku kepada kerajaan yang memerintah bumi Mekah ketika itu, tak berlaku, maka bukan bersamanya. Maka kita lihat bahawa yang membawa panji-panji hitam ini bukannya apa yang disebut oleh Nabi SAW, tetapi apa yang kita sebut cuba mengelirukan umat Islam dengan munculnya kumpulan-kumpulan Daesh. Kita tahu bahawa sebelum itu, saya tidak mau memanyakan, cuma nak review sikit. Apabila munculnya sewaktu dulu dengan 9/11, setelah sebelum itu ke Al-Qaeda, yang mana telah membentukkan kumpulan-kumpulan proksi kepada Amerika, Israel di seluruh dunia, dan mereka susun atom, dan berlaku kemuncaknya repetisi di bom, dan Al-Qaeda bertanggungjawab. Maka berlakulah perancangan mereka menguasai Afghanistan dan juga Iraq. Selepas itu teroris dunia diletakkan satu tempat. Kita ingatkan tempat itu untuk tahanan jenayah, tidak, itu tempat latihan yang dipanggil tahanan Guantanamo. Kesemua mereka yang diangkat teroris dunia di ekstradisi ke situ, diletak di situ untuk dilatih. Dan buktinya ternyata setelah mereka meletakkan beberapa tahun, akhirnya mereka menghantar balik ke negara masing-masing. Sebagai buktinya, Abu Bakar Baghdadi dihantar ke Iraq, datangnya daripada Guantanamo, di ekstradisi di sana, di train 20 tahun, di brainwash mengikut kepala yang dikenali oleh Amerika dan Israel, dihantar balik ke bumi Iraq. Abu Yahya dihantar ke bumi Syria, Abu Malik dihantar ke bumi Yaman. Cuba bayangkan permainan musuh. Dan sewaktu Amerika nak keluar dari bumi Iraq, sudah dihantar Abu Bakar Baghdadi ke situ, kerana tidak tahan kepada kumpulan Ansar Sunnah tadi yang boleh dikatakan menyerang setiap masa dan ketika. Mujahidin di Iraq ini yang mereka tidak dapat kenal siapa mereka ini, yang menghalang kerja-kerja mereka di bumi Iraq. Inilah yang disebut oleh ulama kontemporari, mungkin ini keturunan mereka ini yang bakal muncul sebagai pemuda Bani Tamim. Jadi kan itu muslimin dan muslimat, untuk sama-sama kita memahami perkara ini, apa yang disebut oleh Nabi SAW ini, kita akan sebut bahawa kumpulan pertama yang akan mendukung Al-Imam Mahdi Rahimahullah ialah pemuda Bani Tamim. Siapakah pemuda Bani Tamim ini? Kita akan detailkan perinciannya
dan beberapa perkara-perkara yang berkaitan ini untuk sama-sama kita memahami. Dan sebahagian daripada keturunan mereka ini yang memerintah negara Qatar hari ini, sebahagiannya yang memerintah negara Qatar. Setelah diselidiki dan dinyatakan oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi beberapa sifat yang daripada Bani Tamim ini, Qatar adalah negara yang cukup berbeza daripada negara-negara Teluk yang lain. Sebab itu mereka dimusuhi oleh dunia, tetapi oleh kepekatan dia panggil ulama-ulama yang dihalau keluar daripada negara-negara masing-masing, Mesir, negara Syria, Saudi dan beberapa negara ini, diletakkan, dihimpun di bumi Qatar. Dan bagaimana ulama-ulama yang betul-betul ikhlas ini, yang diletakkan ataupun sebagai orang buangan dari negara lain diletakkan di situ, bagaimana Qatar muncul negara yang paling kaya di dunia. Sebab itu Syekh Ghani yang datang Syekh Ghani yang datang untuk melabuhkan Malaysia ini, dengan pimpinan PM kita ini, mencuba bayangkan kenapa tidak mari sebelum ini, kenapa tak mari, kenapa datang sebelum ini. Bermakna ada sesuatu yang berlaku di negara kita ini. Jadi kerana itulah saya nak menyatakan perkara ini untuk sama-sama kita memahami bahawa apa yang bakal berlaku nanti bukan sahaja kumpulan pemuda Bani Tamim, akan muncul beberapa kumpulan yang akan kita namakan nanti mengikut hadis Nabi SAW untuk sama-sama kita memahami perkara itu, insyaAllah. Okay, muslimin dan muslimat yang lain, tak keluar juga sampai akhir, tak dapat saya nak tunjukkan kaitan kedua, iaitu pelajar kita Humairah Az-Zakiyah dengan keputusan cemerlang beliau yang baru habis peperiksaan baru ini, dan alhamdulillah masih mengekalkan. Dia pelajar Humairah Az-Zakiyah ini adalah pelajar bidang Islamic Banking di Universiti Al-Ilmu, yang kita dibantu tajaannya lebih kurang 13 orang, dengan bapaknya sampai hari ini tidak mampu untuk bekerja. Dan alhamdulillah dengan tajaan 3 orang, dan setiap 14 hari kita kumpulkan untuk juran beliau. Bulan 12 ini selesai, dan kita kumpul sampai bulan 4 untuk sesi akan datang. Jadi insyaAllah dengan keputusan cemerlang, iaitu imtiaz ataupun cemerlang dalam bidang Islam Banking. Jadi marilah sama-sama kita bantu pelajar terbabit supaya beliau dapat meneruskan pengajiannya hingga tamat pengajian nanti, insyaAllah. Ada 2 tahun lebih lagi, untuk sama-sama kita bantu pelajar terbabit dan menjadikan amal kita ini amal jariah, dengan bukan kita sumbang free, itu tidak, tapi amal jariah kita. Sikit 10, 20, 20, itu bukan amal jariah kita yang berkekalan sampai ke akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan bi ni'amika wa majdan ya wa alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azmi sultanik. Radina billahi rabban wa islam Muhammadin nabiyyi wasallam. Allahumma ijma'na fi hadhihi al-jasad Muhammad wa tabu ba'di tafakkur maghfirah. Allahumma salli dinana allazi usamna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashir wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'arina waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al maut rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.